Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera dan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru UTHM. Okey, terlebih dahulu saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Encik Syahrul Muhammad Rizal bin Samsuri. Saya adalah Senior Librarian di Perpustakaan Tunku Tua Aminah UTHM. So hari ini adalah slot kelas literasi maklumat atau lebih dikenali sebagai Information Literacy Class untuk pelajar-pelajar baru yang mendaftar di UTHM. Okey, slot ini kita ambil masa dalam masa 40 hingga 50 minit. Kita akan cuba cover untuk semua berkenaan dengan perpustakaan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pelajar-pelajar baru kerana berjaya mendaftarkan diri dan menjadi sebahagian warga universiti di UTHM lah. So semoga semua pelajar-pelajar bersedia mental dan fizikal menerima keadaan semasa dengan mendapatkan maklumat berkaitan pengajian dan juga pengurusan di UTHM. So ini adalah slot bagi Perpustakaan Tunku Tun Aminah. Okey. Saya ada menyediakan slide, menyediakan slide sebanyak 50 slide lebih kurang, untuk beri pengalaman kepada pelajar baru untuk dapatkan tips bagaimana untuk menggunakan kemudahan fasiliti yang kita sediakan, termasuk perkhidmatan yang kita beri kepada semua pelajar-pelajar di UTHM. Untuk pengetahuan semua pelajar, kelas ini digalakkan untuk semua pelajar di UTHM. Okey, so yang pertama untuk student baru kita menyediakan slot kelas literasi maklumat. Okey, untuk pelajar senior, dia akan join kelas projek sarjana muda research metodologi. Okey, kemudian kita kelas postgrad, lebih kepada research lah. Dan seterusnya, lebih spesifik. Untuk pelajar-pelajar baru semua digalakkan untuk menghadirkan diri ke kelas Information Literacy Class. Ini just basic saja untuk pelajar-pelajar baru semua. So diharap pelajar-pelajar semua berada dalam keadaan tenang, sihat walafiat dan boleh terima dan boleh dengar apa yang saya sampaikan. Ini adalah slide. Pelajar boleh tengoklah. Ini adalah rules and regulations. So saya nak mention dekat sini, di mana-mana tempat semua ada premis, semua ada rules dan regulation sendirilah. So di library kita ada state kat situ the do's and the don'ts. So pelajar boleh baca kat situ keperluan dan tidak perlulah di perpustakaan kita lah. So di sebelah kanan tu ada dua botol. Ni fizikal kedatangan pelajar fizikal di perpustakaan. Botol yang pertama dibolehkan dan botol mineral yang kedua tidak digalakkan dibawa masuk ke dalam bangunan perpustakaan. So yang lain tu the don'ts tu pelajar boleh tengok binatang peliharaan, makanan, minuman di perpustakaan tak boleh. Ini yang saya cakap tadi. So pelajar diwajibkan untuk memakai atau membawa kad matrik ketika hendak masuk ke perpustakaan, di mana penguatkuasaan pemakaian kad matrik pelajar dan staf berkuasa pada 15 Mac awal tahun tempoh hari lah. Mana kita menggunakan sistem pintu keselamatan turnstile, yang mana memerlukan kad untuk touch untuk masuk. So jika pelajar tidak bawa masuk, tidak membawa kad pelajar tak boleh masuk. So pelajar digalakkan membawa dan sentiasa memakai bukan saja di bangunan perpustakaan termasuk di seluruh kawasan universiti. Ini adalah norma baru bagi Perpustakaan Tunku Tua Aminah. So harap pelajar-pelajar semua sudah terbiasa dengan ketika waktu pandemik ni. So norma baru ni dah jadi kebiasaan bagi rakyat Malaysia lah. So harap pelajar-pelajar baru ni dapat memahami semua permis untuk kemasukan semua permis bangunan mempunyai SOP dan norma-norma baru di bangunan masing-masing lah. So termasuk juga pihak Perpustakaan Tunku Tua Aminah atau PTTA menyediakan SOP dan norma-norma barulah. So pelajar boleh tengok dekat situ, boleh tengok satu persatu. Ini mana-mana tempat tetap ada SOP berkenaan lah. Ini adalah SOP sebelum masuk ke perpustakaan dan semasa berada di dalam perpustakaan. So dekat sini pun pelajar boleh lihatlah.
biasalah dengan pelitup muka, okey, kena beratur, okey, kena sanitize dan kena check in lah. So yang semasa berada di dalam perpustakaan pula kena hanya follow peraturan SOP yang kita sediakan. So pelajar boleh menggunakan servis kita selepas selesai mengikut kaedah SOP yang kita sediakan lah. Okey, ini adalah langkah kawalan risiko COVID-19 bagi Pustakaan Tengku Tua Aminah yang disediakan oleh pihak Pusat Kesihatan Universiti dan juga pihak Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia lah. So sekiranya pelajar-pelajar bila dah diberi kemudahan, dah diberi kelonggaran untuk hadir ke kawasan universiti termasuk di bangunan perpustakaan atau telah berada di kawasan sekitar kampus universiti termasuk di rumah sewa, okey, atau di kolej-kolej kediaman yang mana mengalami segala gejala iaitu demam, batuk, selsema, sakit tekak ataupun ada masalah pernafasan sekalipun. Okey, boleh menelefon nombor yang tertera, nombor daripada KKM sendiri dan juga daripada Pusat Kesihatan Universiti. Okey. So di talian tertera pelajar boleh take note, okey, jika terdapat sama ada diri, roommate, okey, ataupun kawan-kawan yang lain lah. Okey, so pihak Kesihatan Universiti akan menyediakan kemudahan pertolongan awal lah untuk pelajar-pelajar. Okey. Okey, ini adalah Information Literacy Class ataupun kelas literasi maklumat perpustakaan. Ini adalah konten yang mana kita akan cover untuk slot kali ni lah. Okey, so yang pertama itu adalah library background lah, latar belakang perpustakaan. So yang kedua kita ada reference material kategori, kategori bahan rujukan. Okey, kita boleh tahu simbolnya, kita boleh lokasinya, jenis-jenis bahan. Yang ketiga adalah online public access catalog. Okey, lebih dikenal sebagai OPAC. Ini adalah library catalog, okey, untuk mencari bahan di perpustakaan. So ni kita akan go through satu persatu nantilah. Okey, seterusnya kita ada electronic resource. Okey, e-resource, sumber maklumat atas talian. Okey, so nanti kita akan go through. Kita ada 3 e-resource yang besar iaitu online database, e-journals dan juga e-books. Okey, seterusnya kita ada kita akan menceritakan tentang facilities dan services yang kita sediakan dan seterusnya akhir sekali kita akan cover tentang library updates lah. So apa-apa info-info terbaru berkaitan dengan perpustakaan. Okey, ini adalah library background. Okey, itu adalah bangunan kita yang mempunyai 6 aras, okey. Aras 1, 2, 3, 4, 5. Dan aras akhir atas sekali itu adalah bangunan chancellery lah. So bangunan perpustakaan daripada aras 1 hingga aras 4. Bawah kita ada dewan kuliah, kita ada kolam, kita ada taman, kita ada executive cafe, kita ada surau dan kita ada tempat-tempat santai lah. Okey, di lokasi bawah tu. So pelajar nanti boleh datang bila ada masa, bila datang kat sini. Okey, boleh tengok bangunan kita yang berbentuk silinder. Okey, kenapa silinder? Okey, dia seperti macam Kaabah kalau kita pusing tu, kan? Tak pun macam pre-wheel, tak pun sprocket motor kita pusing, tu dia ada bagi sedikit aura lah. Okey, tu kita konsep bangunan kita green building dan konsep kita aura lah. Okey, so boleh tengok gambar dekat situ lah. Okey, so bangunan ni beroperasi sejak tahun 2010. Okey, sejak tahun 2010. Okey, sampai ke tahun 2020, tahun lepas kita telah sampai ke sambutan sambutan 10 tahun bangunan perpustakaan. Okey, so mana bangunan kita ni dah 10 tahun. Okey, so kalau tengok dekat situ, okey, bangunan ini sebelum ni lebih dikenali sebagai Pustakaan Tengku Tua Aminah. Okey, selepas kita beroperasi dan setelah itu 2013 bangunan ini dimasyhurkan dengan nama Perpustakaan Tengku Tua Aminah atau nama Englishnya ialah Tengku Tua Aminah Library. Okey. Okey, so latest info dekat situ, reference collection kita punya bahan rujukan kita ada 300,000 lah, 300,000 plus lah. Okey, seating capacity untuk setiap aras tu daripada 1 hingga 4 tu kita boleh muat seramai 3,000 pelajar. Okey, 3,000 pelajar pada satu-satu masa lah.
Okey, untuk info tambahan, bawah tu ada kita punya social media kita, submit kita, Facebook, Twitter, Instagram. Okey, so bawah pelajar boleh add sebagai members. Okey, so banyak info-info kita, kita sentiasa up to date melalui kita punya submit kita lah. Okey, just type @PTTA UTHM ataupun Perpustakaan Tunku Tua Aminah. So bawah tu adalah address kita punya website, iaitu https://ptta.uthm.edu.my v3 version 3 So pelajar boleh survey lah, lepas ni pelajar boleh explore sendiri, tengok. So sebelum tu kena tengok kita punya video ni dulu, dan lepas ni baru boleh explore. Okey. Okey, ini adalah website kita lah. Okey. Bagi saya website ni adalah sangat friendly dan user friendly lah. Okey, so harap pelajar boleh survey nanti selepas ni. Okey. Kita punya alamat tadi apa? ptta.uthm.edu.my version 3 V3. Okey. So info semua ada berkaitan dia. Segala maklumat, bahan rujukan semua ada di kita punya website. Okey. So harap pelajar-pelajar boleh explore menggunakan smartphone masing-masing, laptop dan sebagainya lah. Okey, kita punya antara bagi saya lah, kita punya universiti punya firewall, speed network semua antara yang the best lah. So kalau slow tu mungkin daripada sendiri punya network lah, okey, ataupun kemampuan capabilities device masing-masing lah. Okey. So ini saya nak tunjukkan service hour lah ataupun operation hour bagi Perpustakaan Tunku Tua Aminah lah. Okey. So ini adalah waktu waktu normal bagi perpustakaan, operation hour normal bukan waktu pandemik. Okey. So kalau waktu pandemik ini beransur pulih ataupun kembali kepada sedia kala, kami akan segera semula untuk kembali kepada jadual service hour yang kita sediakan ni lah. Okey, yang atas sana lecture week boleh tengok itu lecture week 8 pagi hingga 10 malam. Okey, itu biasa. Itu lecture week. So weekend kita tutup hujung minggu. Okey, weekend kita tutup. So study exam week kita buka hingga sampai 10 malam juga. Okey, hujung minggu kita hanya buka waktu office hour saja, iaitu sampai pukul 5 petang. Okey, dan semester break, pelajar boleh tengok semester break kita hanya buka waktu office hour dan kita akan tutup pada waktu hujung minggu lah. Okey, seterusnya ini adalah patronage eligibility, iaitu ini adalah kemudahan bagi pinjaman setiap pelajar ataupun staf di UTHM. So untuk pelajar-pelajar baru baik diploma ataupun ijazah boleh tengok kategori masing-masing lah. Okey, kalau untuk pelajar baru dekat belah atas tu, kalau perasan dekat belah atas tu I'm a diploma atau bachelor students. Okey, so boleh tengok situ lah. Open access, kita beri kelayakan kepada 15 buah bahan lah, iaitu tempoh pinjaman selama sebulan, 30 hari. Okey, tempoh pinjaman selama sebulan, 30 hari. Bahan AV audiovisual 1 bahan untuk 1 hari, dan bahan kreatif 3 bahan untuk tempoh sebulan. Okey. Tetapi untuk info tambahan kita beri kemudahan 2 kali tambahan untuk renew bahan. Okey, so bermakna pelajar boleh pinjam buku tersebut selama 3 bulan. Okey, pinjaman pertama sebulan 30 hari, pinjaman kedua renew. Okey, dan diberi kelonggaran lagi untuk kemudahan lagi untuk tambah sebulan lagi. So 3 bulan pelajar boleh pinjam untuk satu buku lah. Okey, so nanti kita akan pergi detail lah berkaitan dengan buku untuk renewal lah. Okey, so yang lain-lain tu pelajar boleh tengok lah. Yang atas tu kategori lain lah, tutor, master students, okey, PhD student. So daripada banyak kategori ni, yang paling banyak sekali pinjaman bahan buku ataupun bahan-bahan ni adalah bagi kategori apa? So pelajar boleh tengok dekat skrin tu, okey, adalah lecturer. Okey, lecturer. Okey, lecturer kita bagi kemudahan sebanyak 30 bahan bagi tempoh selama 90 hari. 30 bahan. Okey. So untuk pengetahuan pelajar semua, pihak perpustakaan, pihak pengurusan perpustakaan telah membenarkan seluruh warga universiti masuk ke bangunan perpustakaan dengan membawa beg galas masing-masing. Seterusnya kita akan pergi kepada servis dan circulation, iaitu perkhidmatan sirkulasi kaunter utama perpustakaan. Okey. So harap pelajar-pelajar semua boleh faham sedikit lah. So proses servis circulation ni, sirkulasi ni adalah hampir sama dengan setiap perpustakaan lain-lain lah.
Okey, cuma yang berbezanya adalah polisi masing-masing. Okey. So dekat Pustakaan Tunku Tua Aminah, kita menyediakan servis, contoh yang pertama tu borrowing and returning. Okey. Pelajar boleh baca kat situ, boleh dibuat melalui kaunter sirkulasi. Okey, kita boleh buat di self checkout machine, iaitu mesin layanan diri, boleh pinjam buku secara layan diri. Okey, dan boleh dapatkan slip check untuk check overdue, dan pelajar boleh check segala akaun rekod tu dalam akaun masing-masing lah. So nanti saya akan go through kepada akaun pelajar lah. Okey. So yang kedua, kita ada reminder dan overdue notice, mana reminder ni kita akan beri kepada pelajar yang mempunyai pinjaman yang hampir overdue, mana 7 hari sebelum, semasa dan 7 hari selepas. So mana 3 kali overdue notice kita akan bagi kepada pelajar untuk memulangkan semula bahan tersebut sebelum dikenakan charge fine, ataupun denda lah. Seterusnya kita ada renewal, renewal bahan yang mana boleh dilakukan menggunakan library user account saja. So pelajar tak perlu datang ke library. So bahan-bahan pinjaman tu, contohnya pelajar berada di kampung atau berada di mana-mana, bila tidak berkesempatan untuk datang ke library untuk buat renewal bahan, pelajar digalakkan untuk menggunakan online library user account untuk membuat renewal bahan. So tiada masalah. Macam saya beritahu tadi, renewal boleh buat sebanyak 2 kali. Boleh buat 2 kali. Tapi dia kena pastikan untuk renew bahan mesti belum overdue. Sebelum. Belum due date lah, sebelum. Kalau selepas tu, bahan tidak boleh dibuat renewal. Faham adik-adik semua? Seterusnya kita ada fine for late return. Denda untuk pulang lewat. So dekat sini murah. Kita sediakan untuk bahan open access, yang mana di rak-rak ruangan terbuka, bahan boleh dipinjam. Dendanya kita charge untuk 1 hari 20 sen. Sehari 20 sen. Bahan AV 1 hari 50 sen dan bahan kreatif ada 20 sen. Ini adalah polisi Pustakaan Tunku Tua Aminah. So harap pelajar bila buku lewat pulang tu segeralah. Sebelum akaun pelajar akan disekat ataupun digantung lah. Ini untuk denda ya. Tapi kalau buku hilang, dah cerita lain. Ini untuk denda buku lewat. Tapi kalau pelajar pinjam buku dan buku tersebut hilang, itu cerita lain. So pelajar perlu kena report ke library dengan kadar segera untuk dapatkan kaedah-kaedah bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut lah. Tapi dengan pastikan, saya beri peringatan, buku di bidang teknikal, lebih lagi di UTHM ni adalah lebih pada technical dan engineering. Buku tersebut adalah sangat mahal lah. So bagi saya 500 ke atas tu itu biasa untuk buku-buku teknikal. Ini adalah servis terbaru kita, iaitu QR code. So ini adalah untuk proses pembayaran bagi pelajar ataupun staff yang mana terdapat segala denda kelewatan ataupun penggantian buku hilang. Just buka kita punya website, just menggunakan smartphone masing-masing. Imbas dan bayarlah. Scan, ada air muamalah ataupun Maybank to you. Imbas dan masukkan jumlah dan lengkapkan transaksi. So mudah. Ni jelas tak? Ni jadual ni ada 2 besar ni. So nampak macam banyak. Tak apalah. So boleh tengok, sambil tu boleh tengok. Saya jelaskan satu persatu lah. Ni adalah library koleksi lah. Library collection, iaitu mana ini adalah jadual bagi kategori, jenis bahan, simbol dan juga lokasi lah. So bahan di pustakaan bukan hanya ada buku saja. So kalau tengok dekat sini, ini cuma kategori saja. Kategori saya letak 11 saja, tapi jenis bahan tu banyak. Jenis bahan tu banyak. Kita adalah library university. University, library university. So dekat dunia ni ada 5 jenis library. Kita ada library akademik, library university, library akademik lah. Kita ada library awam, kita ada national library, kita ada library sekolah, special library. So kita ada pelbagai library. So universiti adalah library akademik. So akademik, faham-faham lah, akademik rujukannya terlalu banyak. So daripada 1 hingga 11 tu pelajar boleh tengok lah. Kita ada open access, yang pertama tu open access. Open access ni buku di rak terbuka.
rak terbuka di aras 1, mula dari 2, 3 dan 4. Okey. So kita jenis bahan adalah buku. Okey. Kalau tengok lokasi belah kanan tu ada lokasi. Okey. Open area level 2, 3 and 4. Okey. So seterusnya kita ada close access. Okey, ini adalah bahan rujukan terhad. Okey, rujukan terhad mana bahan tersebut kita letakkan status rujukan terhad dan dikawal rapi oleh pihak perpustakaan dan juga universiti lah. Okey, yang mana kita meletakkan bahan-bahan seperti buku, standard, pattern, okey, laboratory manual, study guide dan lain-lain lagi lah. Okey. Contohlah macam pattern lah, macam pelajar-pelajar ataupun penyelidik-penyelidik ada membukukan membuat pattern-pattern produk-produk masing-masing. Okey. Dan buku itu telah diterbitkan dan dimasukkan ke dalam perpustakaan dan buku itu di bawah kawalan perpustakaan lah. Okey. Contoh lain seperti ataupun akta-akta perkilangan, akta-akta persekitaran dan juga akta-akta sungai, jalan raya juga ada di dalam close access punya koleksi. Okey. Dan bahan tersebut sukar didapi dan mungkin harga juga memain peranan sebabkan mahal, itu sebab kita meletakkan dalam close access. Okey, ketiga kita ada bahan AV. Boleh tengok contoh jenis tu ada videotape, VCD, CD, DVD, Blu-ray dan lain-lain lah. Okey, dia berada di close access room di level 1. Okey, seterusnya kita ada small book, buku bersaiz kecil. Okey, buku, manual guide, dictionary dan lain-lain lah yang berada di level 2. Okey. Yang ketiga, yang seterusnya kita ada digital dokumen iaitu UTSM Special Collection. Okey, yang mana mengandungi exam paper, thesis, conference paper, technical drawing, prospektus dan juga tulisan-tulisan yang dijadikan sebahagian dan ataupun dijadikan sebagai status harta intelek bagi universiti yang diterbitkan oleh semua penyelidik, pensyarah dan juga pelajar lah. Okey, yang berada di website kita lah. Kita juga ada sediakan fizikal punya bahan, tapi sebahagian tu kita telah upload dalam website kita lah. Okey, so simbolnya kalau dekat fizikal tu, kat rak tu dia ada huruf A, RA, RAB, RE dan bermacam-macam lagi lah. So ni pun tak boleh dipinjam dibawa keluar. Okey, ni adalah bahan-bahan yang telah dikawal, diselia oleh pihak perpustakaan lah. Okey. Bahan yang saya kata boleh pinjam tadi adalah bahan open access. Okey. So seterusnya adalah journal. Okey, ni adalah journal printed yang mana kita mengandungi kita sediakan dua jenis journal iaitu bound journal dan juga current journal lah. Kita letak di journal room di level 3. Okey. Seterusnya kita ada creative material. Okey, creative material ni seperti bahan-bahan novel, okey, novel, magazine, bahan-bahan kreatif lah. So bahan ni boleh dipinjam lah. Okey. Boleh dipinjam dan bahan ni adalah sangat laris di perpustakaan lah. Lebih lagi adalah novel. Okey, memang laris. So berada di level 4 level 4 perpustakaan. Seterusnya kita ada magazine, kita ada sediakan current magazine dan bound magazine lah, sama juga hampir sama dengan journal lah dan kita subscribe bulanan lah. Okey, sama semacam journal juga kita subscribe sama ada journal ni sama ada bulanan ataupun 2 bulan sekali. Okey. Monthly, bi-monthly, quarterly, 6 bulan sekali dan ataupun setahun sekali terbitannya. Okey dah, samalah. Macam magazine ni biasa ni adanya jilid dia tu biasa bulanan, tapi kalau journal jilidnya mengikut terbitan lah. Okey, seterusnya kita ada maps. Okey, maps. Ni maps fizikal yang bersaiz besar tu, yang mana kita ada juga sediakan di ruangan close access room level 1 Ini berbentuk printed lah, so bersaiz besar. So pelajar boleh rujuk juga, refer di sini dan pelajar tidak boleh meminjam dibawa keluar lah. Okey, kita ada sediakan peta mukim, zon, daerah dan kawasan lah sekitar-sekitar Batu Pahat, Johor dan Malaysia pun insyaAllah. Kalau tengok tempat yang mana tempat yang panas, kita ambil map tu sebagai kita punya rujukan lah. So pelajar boleh datang refer sini. Okey, seterusnya kita ada reference seperti dictionary, glossary, encyclopedia, government publication, macam perlembagaan persekutuan, okey, macam
annual report dan lain-lain tu kita ada sediakan di open area level 2. Okey, dan hari sekali yang kita akan fokus untuk sesi slot pelajar-pelajar baru dan juga pelajar-pelajar lama sebenarnya. Kita nak fokuskan pada yang nombor 11 tu, iaitu online resources, okey, iaitu online database, e-journals dan e-books, yang mana pelajar boleh dapatkan bahan maklumat rujukan hanya di hujung jari saja. Tidak perlu hadir secara fizikal di library, hanya maya saja berada di mana-mana tempat pelajar berada. Okey, hanya janji pelajar mempunyai smartphone ataupun laptop dan juga talian networking internet yang baiklah. Okey, untuk dapatkan bahan-bahan rujukan yang kita sediakan. So 3 bahan ni kita telah subscribe. Kita telah subscribe tahunan. So diharap pelajar-pelajar baru dan juga pelajar-pelajar lama yang mana mendengar saya punya sesi ni, pihak kami perpustakaan dan juga pihak universiti sangat-sangat menggalakkan pelajar-pelajar semua menggunakan sepenuhnya ketiga-tiga kaedah ni lah, iaitu online resource online database, e-journals dan e-book, menggunakan sepenuhnya. Sebab apa? Kita akan renewal untuk subscription kita punya online resource ni by user statistic. Okey, by user statistic. Jika tahun depan contohnya satu online database tu telah digugurkan, jangan salahkan pihak perpustakaan dan pihak universiti, kerana berpunca daripada statistik pengguna adalah kurang. So diharap pelajar-pelajar menggunakan sepenuhnya online database, e-journals dan juga e-books yang saya akan tunjukkan sebentar lagi lah. Okay. So lokasinya berada di kita punya website dan juga secara online lah. Okey, ini adalah sesi untuk information searching electronic resource, iaitu untuk mengaktifkan student email dan juga mengaktifkan library user account. Okey, ada 2 account yang berbeza. Okey, yang pertama tu adalah student email, yang ini adalah UTHM email. Yang kedua adalah library user account, 2 account yang berbeza. Okey. Okey. Ini adalah untuk mengaktifkan student email. Okey, just klik pada website, pergi kepada UTHM punya email, klik pada online apps dan klik student email dan masukkan username, nombor kad metrik dan passwordnya adalah nombor kad pengenalan penuh, IC number. Okey. So bila dah masuk, ada paparan Google email, Gmail, itu adalah sah. Mengatakan awak adalah pelajar yang sah sebagai pelajar di UTHM. Okey, yang mana pihak universiti memberi kemudahan untuk pelajar, yang mana pelajar entitled atau berhak untuk mendapatkan setiap pelajar mendapatkan 1 email sepanjang tempoh pengajian selama 3 tahun ataupun 5 tahun. Okey, selepas tu bila dah habis, secara automatik universiti akan tarik semula. Okey. Universiti menggunakan platform Gmail. Okey, yang ini pula adalah library user account. Bagaimana untuk mengaktifkan library user account? Okey, pelajar boleh tengok sini, fokus kat situ. Yang pertama tu pergi kepada website kita pta.uthm.edu.my. Klik dekat bawah tu, belah kiri tu ada library user account. Okey, just klik saja akan keluar paparan Tunku Tua Aminah library lah. Klik pada login dan keluar satu paparan message box kecil dan masukkan username. Username nombor kad metrik penuh tadi dan passwordnya adalah nombor kad pengenalan, nombor 4 digit kad pengenalan terakhir. Okey, kad pengenalan yang terakhir pelajar-pelajar semua. Okey. Ingat username login tadi, username adalah nombor kad metrik dan password adalah nombor kad pengenalan 4 digit yang terakhir. Boleh kau perasan kat situ, kat atas nombor 1 tu adalah nama saya lah. Okey, nama saya. Okey, so makna ini adalah paparan library user account bagi pelajar-pelajar lah yang mana telah berjaya untuk. So lepas ni pelajar boleh mencuba, okey, explore sendiri, dan lepas ni boleh klik lah dekat tepi tu, kat nombor 2 tu ada summary kat situ. Boleh tengok personal details, boleh check rekod pinjaman, history dan macam-macam lah. Okey, so pelajar boleh explore sendiri nantilah. Okey, so ini adalah kepentingan library user account. Library user account. Okey, so pelajar boleh baca kat situ. Yang pertama untuk loan records. Okey, boleh semak lah
Okey, rekod-rekod pinjaman. Yang kedua boleh cek tempoh pinjaman. Okey, yang ketiga boleh semak tarikh pulang bahan. Yang keempat adalah boleh semakkan denda. Okey. Yang kelima boleh renew dan buat tempahan bahan lah, secara online menggunakan library user account. Okey. Okey. So ini adalah untuk mencari bahan di perpustakaan. Okey. So yang pertama, pelajar perlu masuk dalam website kita. Okey. Dekat bawah sikit, scroll down sikit, ada jumpa search library catalog. Kat situ ada ruangan untuk mencari bahan lah. Okey. So pelajar boleh baca dekat kita punya saya punya slide tadi ni, boleh baca dekat bawah tu fungsi dia lah. Okey, boleh semak bahan, sama ada berada di library ataupun tidak. Okey, boleh cek renew dan tempahan bahan lah. Okey, ni bagaimana kita nak mencari bahan di perpustakaan. Okey, contoh macam ni. Yang pertama tu adalah tajuk bahan. Okey, saya type kat situ, saya nak cari bahan fluid mechanics. Okey, dia akan keluar paparan yang tertera tu lah. Okey, so pelajar boleh tengoklah. Yang nombor 2 tu adalah result untuk bahan. Nombor 3 tu adalah tajuk bahan. Ni adalah katalog lah. Ni adalah library katalog. Okey, kita boleh go through narrow lagi. Ni cuma senarai je. Okey, nombor 4 tu adalah button untuk place hold, untuk tempah bahan. Nombor 5 tu untuk save to list. Boleh buat simpanan dalam list untuk semakan untuk akan datang. Okey, yang ke-6 boleh add to cart, dan macam untuk shopping pula. Tidak, ni untuk future undertakings. Okey, dan 7 tu adalah refine your searching, untuk kecilkan lagi pencarian. Dan nombor 8 tu adalah holdings. Holdings ni adalah lokasi bahan lah. Okey, contohnya kita klik satu bahan lah. Kita klik satu bahan, dia akan keluar katalog. Ini baru dipanggil katalog perpustakaan. Okey, ini adalah material description bagi bahan tersebut. Okey, kat situ nombor 1 tu pelajar boleh tengok lah. Nombor 1 adalah tajuk termasuk dengan penulis dia sendiri. Nombor 2 tu adalah dia punya description lah. Dia terdapat terbitan, deskripsi dia, content ISBN, termasuk subjek-subjek bidang yang dia selia lah. Okey, so nombor 3 tu adalah lokasi bahan. Tunku Tok Aminah Library. Kalau di Pagoh, dia akan berada di Pagoh, di EduHub Pagoh. Okey, lokasi ni tulis EduHub Pagoh. So yang keempat tu adalah open access. Bermakna open access ni adalah bahan yang boleh dipinjam. Kalau close access, bahan tidak boleh dipinjam. Dan seterusnya adalah call number. Call number ni adalah IC bagi bahan tersebut lah. Okey, macam kita ada IC, okey, kad pengenalan. So buku pun kita beri call number, yang mana kita tampal di tulang-tulang buku tersebut lah. Okey, yang mana tulang buku tu, call number ni adalah unik bagi setiap buku-buku tersebut. Okey, dia takkan sama. Okey, seterusnya ada copy number dan lain-lain lah. So kat situ kita ada tarikh due date, okey, ada tarikh due date dan status lah. Okey, mana buku ni ada di perpustakaan ataupun telah dipinjam, iaitu check out. Okey. Kau perasan lagi dekat sebelah kanan tu, nombor 8 tu adalah button untuk place hold. Okey, so harap pelajar boleh faham lah. So lepas ni boleh explore sendiri. Okey, guna website kita tadi. Very user friendly, so pelajar boleh explore. Okay, boleh dapatkan info lah, info awal. Okay, seterusnya ini adalah untuk bagaimana pelajar untuk renew bahan, okay, yang telah dipinjam. Okay, ini contoh. So dekat slide tu pelajar boleh tengok lah. Buka tadi saya cakap login menggunakan pelajar punya library user account. Okay, dah masuk kat sini. Ini contoh bahan yang saya telah pinjam. Ni akaun saya. Ni akaun saya. Tu nama saya di atas, itu detail saya. So nombor 2 tu adalah bahan yang saya telah pinjam lah. Okey, ada 4 bahan. Okey, so kat situ pelajar boleh tengok sama ada nak renew satu persatu ataupun boleh select renew all. Okey, tak pun boleh select all. Macam saya cakap tadi, syarat dia mesti bahan tersebut sebelum tarikh tamat. Okey, sebelum overdue lah. So boleh renew. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahan untuk tempahan. Okey, reservation. Okey, untuk tempahan bahan. Okey, sama juga macam tadi. Cuma kita dekat button nombor 6 tu, place hold tu, just klik saja dia akan keluar message box. Tapi kena pastikanlah bahan tersebut yang hendak ditempah tu mesti bahan telah dipinjam oleh orang lain. Okey, perasan dekat situ kat nombor 4 tu,
Okey, status check out. So mana bahan ini telah dipinjam oleh orang lain. Bahan kalau berada di rak tidak boleh ditempah. Tapi kalau bahan dipinjam oleh orang lain, pelajar lain boleh tempah bahan tersebut untuk pinjaman bulan hadapan. So pelajar yang telah pinjam buku tersebut, dia kena return kepada library dan pihak library akan serah kepada pelajar barulah yang mana tempah bahan tersebut lah. So dia akan keluarkan message box tu nombor 7 tu. So kena pastikan nama tu betul, tengok tajuk dan tengok detail lah dekat situ dan just klik confirm hold saja. Secara automatik dia akan tempah lah. Okay. So dalam sistem secara automatik buku tersebut telah ditempah oleh pelajar. Okay. Selesai. So saya nak fokus kepada online resources. Okay. So harap pelajar-pelajar masih segar lagi. Okay. Mendengar sesi slot ni. Okay. Ini adalah bahagian terpenting dalam sesi kelas literasi maklumat. Okay. Online resources. Okey, ini adalah benefit dia. So pelajar boleh baca kat situ. Okey, yang pertama, material is up to date. Okey. Compare to printed material lah, sentiasa up to date. Okey, sentiasa up to date. Okey, mana-mana ada terbitan dia secara automatik dia akan masuk dalam inilah sumber maklumat atas talian ni lah. Okey, so kalau printed, sekarang 2021 buku terbitan 2020 tu pun dah outdated sebenarnya dari segi tahun. Tapi kalau bahan-bahan secara online resource ni dia sentiasa up to date by yearly, macam saya cakap tadi, by monthly, bi-monthly, quarterly dan macam-macam lagi lah. Sentiasa up to date. So pelajar digalakkan menggunakan online resources. Okay, benefit yang lain pelajar boleh baca kat situ. Materials are easily available and accessible online. Okay, memang mudah diakses lah. Semua guna smartphone, laptop dan macam-macam. Janji ada talian internet yang bagus lah. Okay. So yang ketiga, boleh akses inside dan outside the campus lah. Okay. So pelajar boleh explore, boleh akses luar daripada universiti. Okay. Luar daripada kawasan universiti menggunakan easy proxy yang pihak universiti sediakan lah. Okay. Nanti saya akan tunjuk cara dia bagaimana. Okay. Terus lagi. Okay. Ini adalah online resource yang kita telah subscribe. So kita ada 3 jenis online resource yang kita subscribe, ditambah lagi satu dengan UTHM repository. Ini adalah database UTHM yang dibangunkan oleh pihak UTHM. So pelajar boleh tengok itu lah. Yang bawah tu logo-logo tu, itu jenis-jenis database ataupun online resource yang telah kita subscribe. Mana yang pelajar-pelajar baru atau pelajar lama, mungkin ada 1-2 yang familiar dengan gambar-gambar logo-logo tersebut lah. Cuma saya nak maklumkan kat sini yang mana kita telah langgan online database, kita ada 14 package. Okay, 14 package. Banyak tu, 14 package. Dalamnya, tu package. Belum tajuk lagi. Tajuknya beratus ribu dan berjuta. Okay, so harap pelajar-pelajar menggunakan online database yang kita telah subscribe. Okay, seterusnya kita ada e-journal. Okay, ini bukan journal printed tadi. Ini e-journal. Okay, berbentuk elektronik. Okay, yang mana kita subscribe sebanyak 170 titles. Okay, sama juga macam online database tadi. Dan dia ada jenis-jenis yang bawah lagi, di bawah title tu. Okay, so dia ada banyak, lebih daripada, saya rasa pun sampai berjuta juga bahannya. Okay, cuma kita package title ni kita subscribe dia punya induk ya. Okay, so bawahnya dalamnya tu banyak. Seterusnya kita ada e-books. Okay, kita subscribe 5 package yang mempunyai 194,000 titles. Okay, itu contoh-contoh e-books yang kita telah subscribe ya. Okay. Seterusnya kita ada UTHM repository yang mana kita menempatkan sebanyak 8,000 terbitan bahan intelektual yang diterbitkan oleh pihak universiti lah. Yang mana penulisan-penulisan daripada saya cakap tadi, saya beritahu tadi oleh pensyarah kita, penyelidik-penyelidik kita dan juga pelajar lah. Okay, kita fokus pada ni. So ini pelajar menggunakan secara online. Okay, berada di rumah boleh menggunakan kaedah yang kita sediakan ni lah. Okey, bagaimana untuk dapatkannya di website kita? Okey, ini website kita, Pustakaan Tunku Aminah. Di option atas tu ada satu button e-resources. Ataupun di bawah tu ada 6 kotak tu, ada kotak e-resources. Pelajar hanya klik saja button e-resources. Okey, dia akan keluar satu page disclaimer. So pelajar kena baca di sini dululah. Okey, baca dulu copyright yang kita punya restriction ni. Okey, kalau faham, klik I understand. Okey, bila dah klik understand, dia akan keluar easy proxy punya page. Okey. Okey, so kat sini username pelajar kena masukkan email pelajar. Email pelajar. Okey.
email pelajar, username, nombor kad matrik dan password, nombor kad pengenalan penuh lah. Okey, yang tadi tu lah. Ini email lah. Ini email. Ini bukan library user account lah. Ini email. So, ni pelajar boleh gunakan di mana-mana saja pelajar berada. Sama ada berada di Malaysia ataupun di overseas sekalipun. Selagi pelajar tu masih kekal berdaftar sebagai pelajar di UTHM. Okey. So, dia akan masuk. Secara automatik dia akan masuk dalam laman web online resource. Okey, perasan dekat situ kita ada e-journal, e-books dan database. Okey. Bila klik dekat e-journal dia akan close senarai journal. Okey, bila kat e-books dia akan close senarai e-books. Kat database dia akan close senarai online database. Okey. So pelajar boleh klik dekat situ. Okey, boleh klik kat situ dia akan keluar. Just klik saja. Kalau journal, klik journal dan boleh type dekat situ. Okey. Boleh type, boleh buat carian lah. Okey, mana nak cari bahan-bahan teknikal, engineering, pasal ekosistem dan bermacam-macam lah, termasuk e-books dan database. Okey, so banyak. So bermakna apabila dah masuk dekat site ni, bermakna anda telah berjaya. Dekat atas tu welcome, tu akan tertera nama pelajar lah. Tu nama saya tu, saya terpadam lah kat atas tu. So dekat atas tu adalah nama pelajar. Okey. So dekat situ perasan ada nama library. So mana site yang you masuk ni adalah site yang sah lah di sisi pihak library dan juga pihak universiti. Okey, kita tak galakkan pelajar untuk bagi saya pelajar harus merahsiakan nombor email pelajar dan nombor library account tadi lah. Sebab apa? Kita takut bila jatuh kepada orang lain, lagi pihak-pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan engineering, electrical ataupun technical sekalipun, kita takut dia akan buat benda yang tak baik. Dia akan mendownload segala bahan-bahan yang kita sediakan lah. Okey, ini adalah pelajar, bahan ni disediakan untuk pelajar ataupun staf yang mendaftar di universiti saja. Okey, di universiti saja. Okey, so tak digalakkan untuk beri kemudahan pada orang lain lah. Okey, so ini saja online resource. Dapat perasan saya rasa pelajar semua dapat catch up lah. Okey, ini semua berada di dalam kita punya website. So ini sebenarnya saya nak sampaikan info saja. Ini adalah servis untuk pelajar-pelajar di Pago lah. Ke kampus Pago Inter-Campus Delivery Service. Okey. ICDS. Okey. So pelajar boleh pinjam bahan. Contohnya pelajar berdaftar di sana dan belajar di Pago, boleh pinjam bahan di Parit Raja. Okey, belajar di Parit Raja. Boleh isi form di sana. Limit sekali permohonan adalah 5 bahan. Okey, 5 bahan. So insya-Allah kita akan proses dalam tempoh 3 hari ataupun 4 hari lah. Okey, ikut keberadaan bahan tersebut lah. Okey, so contact person kat bawah tu ada nama staff kita. Okey, Encik Asyarul Akmal bin Muhammad Jamil, ada nombor telefon kat situ dan juga ada email lah. So waktu ketika pandemik ni pelajar tak boleh pinjam buku lah. Kita pun tak ada post pelajar bahan-bahan kepada pelajar lah. Okey, so ni adalah kemudahan-kemudahan untuk secara fizikal. Okey, untuk pinjaman buku. So kita akan buat penghantaran buku daripada Parit Raja ke Pago. Okey, termasuk juga rasanya pelajar Parit Raja pun boleh kot. Okey, so mana daripada Pago ke sini. Buku di sana ke sini, dan sini ke sana. Okey. Selimit borangnya, satu borang boleh mohon hanya 5 buah buku saja. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan ni kemudahan di perpustakaan kita lah. So pelajar boleh tengok dekat situ lah. Dekat atas tu kita ada bilik hikmah, bilik perbincangan untuk 10 orang. Kita ada sister zone, kita ada auditorium, okey, seperti panggung wayang, ada layar lebar kat situ, ada bilik 24 jam. Kita ada bilik jurnal dan majalah, kita ada bilik IT iaitu bilik pencarian maklumat yang mana kita menempatkan hingga 50 buah PC kat situ. Okey, kita ada bilik pasca untuk postgrad. So bawah tu kita ada bilik Iqra, ada coffee corner dan last sekali kita ada beberapa corner lah. Ini ruang-ruangan santai di perpustakaan lah. Okey, dekat atas tu kita ada ruangan untuk Tan Sri Johan Jaafar yang terbaru yang kita sediakan ruangan koleksi-koleksi peribadi daripada Tan Sri Johan Jaafar. Okey, yang sebelah kanan tu adalah galeri perpustakaan yang mana kita buat pameran mengikut tema dan musim lah. Okey, yang di bawah tu adalah makerspace lah.
Okey, ini adalah pameran untuk penciptaan reka bentuk, reka cipta daripada kita punya staff, penyelidik dan pelajar lah. Okey, ni lain-lain kemudahan lah. Itu self checkout machine lah, pinjaman lain diri, letak buku boleh pinjam sendiri. Tu ada OPEC, boleh cari bahan melalui komputer kita. Bawah tu adalah machine book drop machine, boleh pulang buku. Okey, kita ada bilik Iqra, kita ada bilik seminar, kita ada ruangan pasca. Okey, bilik 24 jam. Okey, ini yang tadilah sama je. Okey, kita ada sister zone. Okey, dan ada ruangan bacaan surat khabar, bacaan ringan. Okey. Okey, ni tadi jumlah kemudahan yang kita sediakan lah. So pelajar boleh tengok dekat situ lah. Okey. Bilik Iqra tu kita sediakan sebanyak 118 buah bilik. 50 hingga 60 bilik kita sewakan untuk pelajar. So pelajar boleh sewa bilik tersebut, jadi privacy lah. Okey. So ini semua kemudahan ni boleh rujuk di kaunter utama perpustakaan lah. So pelajar boleh baca kat situ, boleh tengok lah jenis-jenis bilik yang kita ada lah. Okay, so bangunan kita ni besar, keluasan kita 16,000 kaki persegi lah. Okay, so bayangkanlah kalau bilik Iqra tu ada 118 buah bilik. Bilik perbincangan hikmah tu pun banyak 20. Bilik eksplorasi yang boleh memuatkan bilik eksplorasi perbincangan 10 orang pun ada 20 buah bilik. Belum bilik-bilik yang lain lah. Okay, so maklumat-maklumat ni semua ada dalam website kita. So pelajar boleh explore sendiri. Okay. So ni saya nak fokus sikit lah dekat UTM Pagoh lah. Okay. EduHub Pagoh. Campus UTM EduHub Pagoh. Iaitu perpustakaan guna sama lah. Iaitu perpustakaan guna sama EduHub Pendidikan Pagoh. Okay. Ni gambar bangunan perpustakaan lah. Perpustakaan guna sama Pagoh. Okay. So ni adalah di bawah kelolaan seliaan Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Yang mana ini adalah kampus satelit yang digabungkan 4 universiti iaitu UTM, UIA, UTM dan Politeknik. Okey, Tun Said Nasir. Okey, ini saya sekali lalu lah. So pelajar boleh tengok dekat situ. Okey, ini adalah ruang-ruang di dalam bangunan guna sama lah. Okey. So ini adalah servis yang disediakan. So pelajar semua bercampur dan bersekali lah dengan pelajar-pelajar di universiti-universiti yang lain. Okey. Ini adalah websitenya iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Dia punya website dia tu hptp.edu.my. Okey, boleh klik dekat situ. Okey. Klik dekat web OPEC UTM, web OPEC UTM, dekat situ. Klik UTM-nya. Secara otomatik dia akan keluar. Dan pelajar yang berada di Pagoh, dia mempunyai 2 user account iaitu di UTM Pak Raja dan satu lagi user account bagi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk sistem ni lah, sistem pinjaman di perpustakaan guna sama sana lah. Okey. Ini adalah kemudahan yang diberilah iaitu 5 naskah. Untuk pelajar baru 5 naskah, untuk postgrad 10 naskah. Okey. Ini sama juga untuk dapatkan online tabis kat sana, di sana ada juga disediakan websitenya tadi. Pergi kepada e-application tu, cari e-proxy UTM. Okey, e-proxy station dan masukkan email pelajar lah. So pelajar boleh gunakan online tabir yang telah disubscribe oleh pihak Pagoh sana lah. Okey. Okey, sama juga ni web OPEC untuk cari bahan di perpustakaan. Okey, seterusnya ini adalah maklumat penting lah. Okey, untuk perpustakaan guna sama HPTP. Okey. So pelajar boleh baca kat situ. Okey, ini adalah perkhidmatan kaunter khidmat pelanggan semasa perintah kawalan pergerakan PKP. Okey, mana waktu operasinya Ahad hingga Khamis saja. Okey, Ahad hingga Khamis iaitu Khamis tu Ahad 8 pagi hingga 4 petang dan Khamis 8 pagi hingga pukul 3 petang lah. Okey, secara Google Meet. Okey, yang ini dipanggil counter virtual. Okey, ini dipanggil counter visual. So pelajar boleh dapatkan khidmat nasihat melalui kita punya counter visual. Ni perpustakaan guna sama Pagoh ya. Ini bukan dekat Pak Raja. Okey. So tapi boleh. Dia boleh membantu sedikit lah soalan-soalan, pertanyaan daripada pelajar lah. So pelajar just imbas saja QR code tu, secara automatik akan masuk dalam pautan Google Meet. Okey. Okey. Okey, akhir sekali. Okey, ini adalah slide yang terakhir. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua pelajar-pelajar yang sudi
dengan bersedia menerima mendengar taklimat kelas literasi maklumat, okey, bagi Perpustakaan Tunku Tua Aminah. Okey, saya dari pihak unit pendidikan pengguna, okey, bahagian perkhidmatan penyelidikan Perpustakaan Tunku Tua Aminah, mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua pelajar-pelajar baru.